forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan-jawapan Rafizal Ramli terhadap pembangkang-pembangkang yang membangkitkan tentang masalah ekonomi semasa sesi pergolongan untuk Kementerian Ekonomi. So, kita akan dapat lihat Rafizi menjawab semua soalan dengan baik dan padu sekali. Okey, mari kita dengar respon daripada jawapan daripada Rafizal Ramli. Dia akan kita komen macam biasa. Sahabat saya Pandan, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya seronok hari ini kita dapat jawapan yang agak lembut. Dan saya nak minta saya dan juga semua ahli parlimen dalam ni kita pakat-pakat jaga kesihatan. Sebab kita tak tahu bila. Terima kasih Yang Berhormat Pandan kerana kembali sihat. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berkongsi lagi. Sebab negara perlukan kita semua untuk kita membangunkan ekonomi. Jadi saya nak menyentuh berkenaan dengan DOSEM yang telah mengeluarkan. InsyaAllah saya akan fokus kepada ekonomi. Saya tak akan saya faham. Saya sedang berdepan dengan Menteri Ekonomi yang baru saja keluar daripada hospital dan dia begitu committed untuk berdepan. Itulah, jangan ganggulah, saya nak pergi soalan lah. Bila tak kacau nanti saya makan masa dia. Okey, baik. Saya nak sentuh kepada dua yang dikeluarkan oleh DOSEM baru ini berkenaan dengan CPI kita, 2% inflation. That is a good figure actually, dengan izin. But kita tengok bila macam tu, dia berlaku juga increase of inflation. Maknanya berlaku kenaikan juga. Kita harus bersedia. Tapi yang kita nak tengok sekarang ni, itu secara basket, secara holistik, makro yang berlaku dalam inflation CPI yang ditetapkan oleh DOSEM 2%. But kita kena tengok mikro, non-core inflation ini. Sebab itu kita tengok nampak cantik dibentangkan oleh DOSEM ini, tapi underground very bad. Ini saya nak kongsi dengan macam mana kita nak mengatasi keadaan begini. Yang Berhormat Pandan, I'm very polite today to you. Okay, thank you very much. Terima kasih Pendang. Untuk rekod Tan Sri Yang Di-Pertua, Pendang memang sentiasa dekat di hati saya dan has always been polite. Terima kasih kepada Ipoh Timur tadi dan kepada Pendang. Ingatan yang baik bagi mereka terutamanya yang lelaki. Silalah pergi semak jantung masing-masing. Kerana risiko itu bukan saja risiko kepada menteri, tetapi risiko disebabkan oleh gaya hidup kita, terutamanya oleh kolesterol yang tinggi. Dan saya ada rekod kolesterol yang tinggi selama 20 tahun dan akhirnya itu sudah tentu akan menyebabkan ada masalah pada jantung. Baik, Indah Mahkota sekejap sebelum tanya. Silakan Indah Mahkota. Selamat kembali dan Alhamdulillah kembali sihat. Sikit je, dan mungkin nak dibahaskan waktu lain. Yang tadi 17 anjakan yang besar, saya tak ada masalah dengan itu. Cuma dalam 17 tu, sejauh mana ekonomi digital menjadi, dengan izin, common denominator atau mempengaruhi semua itu supaya kita faham kedudukannya sekarang. Terima kasih. Terima kasih Indra Mahkota. Untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Pendang tadi, iaitu mengenai inflasi. Inflasi Malaysia memang antara yang terbaik di rantau ini dan kaedah menetapkan inflasi ini ialah kaedah piawai yang digunakan di seluruh dunia. Jadi dia tak timbul soal ia tidak melambangkan keadaan sebenar dan sebagainya. Berdasarkan kaedah ekonomi dan statistik, maka bakul-bakul perbelanjaan itu ditetapkan dan inflasi mengukur kenaikan harga dari satu masa ke satu masa. Sudah tentu mereka yang arif tentang soal pengurusan ekonomi selalunya disebut bahawa inflasi yang baik ialah di antara 1 ke 2%. Maksudnya kenaikan harga barang itu tidak mendadak tetapi pada masa yang sama ia akan terus menjana pertumbuhan ekonomi. Masalah yang ada di Malaysia pada pandangan saya Pendang yang menimbulkan persoalan kenapa inflasi kita berada pada tahap yang paling rendah 1.9% sebenarnya, tetapi rakyat masih merasakan kos sara hidup itu tinggi. Kerana soal kos sara hidup ini ada dua perkara, dua komponen. Satu ialah kos, satu lagi ialah pendapatan.
Jadi itu pandangan bersepadu di peringkat kerajaan bahawa kita tidak boleh menumpukan kepada soal mengawal dan merendahkan kos semata-mata sehingga ia telah menimbulkan satu keadaan yang mengherot ekonomi kita. Bagi contoh yang baik ialah subsidi bahan api, petrol ataupun diesel. Kita tahu sekarang walaupun niatnya itu baik kerana kita sebelum ini berpandangan kalau kita tetapkan petrol dan diesel itu pada harga yang rendah, itu akan menyebabkan harga lain pun rendah. Tapi itu tidak berlaku, malah yang berlaku ialah terutamanya diesel banyak disalahgunakan untuk diseludup dan dijual. Jadi sebab itu bagi saya, kita perlu menerima bahawa selain daripada kita mengawal harga, bukan semata-mata dengan subsidi pukal tetapi kembali kepada asas ekonomi. Dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, we really have to go back to the basic of economy. Pertama ialah penawaran dan permintaan. Penawaran ini menyentuh juga soal bekalan, menyentuh juga soal aktiviti-aktiviti yang boleh memastikan ada banyak bekalan yang mencukupi, dan ini cara yang terbaik pada pandangan saya untuk menewaskan banyak persoalan yang timbul dalam ekonomi kita, soal monopoli, soal kartel dan sebagainya. Keadaan sekarang ini bila ada syarikat-syarikat yang besar yang bersabit dengan bekalan makanan, kalaupun kerajaan mengambil tindakan yang drastik, tetapi oleh kerana mereka mengawal 90% daripada bekalan, maka negara akan mengalami masalah. Kerana bekalan itu akan terganggu. Jadi kita tak boleh lari daripada asasnya, iaitu mestilah ada penawaran yang mencukupi dengan permintaan. Dan itu perkara-perkara struktur yang diusahakan secara bersama, sebahagiannya di bawah Kementerian Pertanian, sebahagiannya di bawah Kementerian Ekonomi dan sebagainya. Dan perkara kedua, komponennya ialah gaji. Sebab itu kita tak boleh lari daripada untuk kita mencari jalan macam mana kita menaikkan gaji rakyat secara berkala, baik di sektor awam dan sektor swasta. Dan kalau ini bermakna kerajaan perlu bukan saja mengambil keputusan dasar tetapi memberi peruntukan, pada pandangan saya ia sesuatu yang perlu kita ambil. Kerana kalau tidak, sampai bila-bila Dewan Rakyat akan bergaduh soal ayam dan itik. Sedangkan kita ada banyak benda lain lagi yang kita nak bincang, dan itulah yang saya ingat akan mengambil sedikit masa pendang sementara kita menambahkan bekalan, memastikan peruntukan itu pergi kepada sektor-sektor untuk meningkatkan bekalan ini. Kita juga perlu cari jalan yang secara sistematik boleh meningkatkan gaji rakyat. Ia payah besar dan titiwangsa. Saya 25 minit lagi, ada lebih kurang 50 muka surat lagi. Terima kasih Yang Berhormat Pandan, Tan Sri Di-Pertua. Saya amat setuju sekiranya gaji progresif ini dapat dilaksanakan secepat mungkin, Yang Berhormat Pandan. Tetapi apakah halangannya, Yang Berhormat Pandan? Sebab dalam bajet 2024 tempoh hari pun saya tak nampak perkara ini dinyatakan secara jelas. Singapura dah buat, Yang Berhormat Pandan, dan Yang Berhormat Pandan tahu perkara ini. Dan saya nak dapatkan kepastian apakah halangannya dan bilakah kita nak lakukan, sebab sampai bila, Yang Berhormat Pandan, selagi kita tak tebalkan poket rakyat, masalah ni akan sampai bila-bila akan berkaitan seperti mana yang dijawab oleh Yang Berhormat Kontra Raja sebentar tadi. Terima kasih, Pak Pandan. Kalau saya jawab dulu sebelum titiwangsa, saya bagi. Soalan Indra Mahkota tadi tentang ekonomi digital dan tech, itu adalah satu sektor yang seterusnya yang kita akan lancarkan satu sektor blueprint. Saya akan ulas sedikit lagi, dan mengenai gaji progresif, saya akan cerita panjang lebar dalam tempoh 20 minit selepas ini, termasuklah perkara-perkara yang ditimbulkan oleh payah besar tadi. Masa sekarang kalau saya boleh kembali kepada ucapannya yang akan menjawab persoalan-persoalan yang telah ditimbulkan ini. Untuk kita mengatasi cabaran-cabaran luaran yang di luar kawalan kita ini, satu strategi kerajaan ialah untuk memberi tumpuan untuk meningkatkan permintaan dalam negeri.
Bagi meningkatkan perbelanjaan sektor swasta, kerajaan menyasarkan pelaburan swasta pada harga semasa berkembang sebanyak 8.9% atau bersamaan 300 bilion ringgit setahun dalam tempoh 2023 dan 2025. Perkara yang cukup logik dalam keadaan permintaan luaran yang rendah, maka kita juga kena pastikan potensi pelaburan dan perbelanjaan dalaman negara kita ini, terutamanya oleh sektor swasta itu dipercepatkan untuk kita mengimbangi kesan daripada kelembapan ekonomi global. Sasaran purata pelaburan swasta ini akan disokong oleh pelaksanaan projek-projek baru dan sedia ada yang merentas sektor-sektor utama ekonomi, termasuklah 5 sektor baru yang disebut sebagai SGHV yang telah diluncurkan dan terkandung di dalam bajet 2024, di dalam KSP, di dalam Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga, Pelan Induk Perindustrian Baru, yang akan menggariskan dengan lebih terperinci lagi bagaimana kita boleh mempercepatkan pelaburan swasta dalam sektor-sektor utama ini. Menyentuh yang dibawa oleh Indra Mahkota mengenai digital dan tech, setakat ini kita telah lancarkan apa yang disebut sebagai dengan izin sectoral blueprint untuk ekonomi berasaskan pelarian tenaga, memperkukuhkan industri kita dengan NIMP 2030. Jadi 2 daripada 5 sektor SGHV itu telah pun ada sectoral blueprint. Sebab itu tumpuan seterusnya ialah untuk melengkapkan Pelan Hala Tuju sektor-sektor SGHV yang lain dalam tempoh 12 bulan yang akan datang. Saya boleh maklumkan bahawa kementerian saya dan kementerian-kementerian yang terbabit sekarang ini sedang menumpukan usaha untuk membangunkan blueprint untuk digital dan tech yang insya-Allah kita akan lancarkan. Jangkaan kita sekarang ialah Februari 2024 dan ini akan menyediakan hala tuju yang terperinci seperti juga sektoral blueprint yang lain untuk sektor ekonomi digital dan teknologi, termasuklah merancangkan perkembangan syarikat-syarikat pemula dan kemasukan syarikat teknologi dunia ke Malaysia. InsyaAllah akan diusahakan di antara Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sektoral blueprint yang sama untuk pertanian moden, dan sektor yang kelima diusahakan dan dikendalikan oleh NRECC, iaitu ekonomi berasaskan nadi bumi. Dan tujuan kita mengadakan sectoral blueprint untuk setiap satu daripada sektor-sektor di bawah SGHV ini ialah untuk memperincikan lagi sasaran-sasaran, inisiatif-inisiatif, projek-projek rintis, enablers dengan izin dan juga insentif yang akan diberikan oleh kerajaan supaya dia akan mempercepatkan pertumbuhan dalam kelima-lima sektor ini. Dan insya-Allah kerajaan yakin bahawa melalui strategi dan inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan ini, sasaran pertumbuhan KDNK dalam KSP yang kita telah bentangkan di dalam kajian separuh penggal, walaupun mencabar, dan saya berterima kasih kepada seluruh dewan yang faham bahawa kita sedang melalui keadaan yang mencabar dalam ekonomi global ini, tapi insya-Allah dengan perancangan-perancangan ini saya optimis sasaran itu sebenarnya akan dapat dicapai. Langkah perubahan padu dari segi untuk menyelaras kepekalan data itu adalah satu langkah yang sangat penting. Saya ingin tanya, apakah kerajaan sudah menetapkan mekanisme pelaksanaan untuk subsidi bersasaran? Adakah ia juga melibatkan penubuhan satu agensi khas bagi menyelaraskan pemberian bantuan kerajaan termasuk penerima subsidi bersasaran ini? Agensi-agensi yang pelbagai dan bertindang sekarang ni, di mana adakah kerajaan bercadang untuk menyusun semula menjadi sebuah agensi baru yang boleh ditubuhkan sebagai pusat sehenti penjagaan kebajikan yang boleh membantu rakyat mencari pekerjaan agar mereka dapat hidup secara dalam keadaan sekarang tidak bergantung semata-mata kepada bantuan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya
seronok dengar apa yang dirancangkan tadi, yang diterangkan oleh Menteri. Saya ingat satu je. Sebab kita mendapatkan maklumat yang sangat terperinci and very sensitive. Jadi saya nak ingatkan kerajaan supaya device atau mekanisme di mana maklumat itu terjamin keselamatannya dan tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Terima kasih Menteri. Pula nak bertanya sikit tentang data ni, maksudnya data yang lengkap. Ia berada di banyak tempat. Maknanya kita akan rentas kementerian, rentas state dan sebagainya. So data ini sebelum ni tidak terbuka. Tentulah ada pindaan-pindaan akta tertentu yang membolehkan data itu diperolehi di bawah padu ni. Dalam tempoh yang singkat sampai 2 bulan lagi, apakah sempat benda itu dilaksanakan? Satu lagi saya nak tanya macam data-data peringkat kajian negeri, contohnya macam data tentang tanah dan sebagainya. Apakah ianya boleh termasuk dalam padu ni sekali? Terima kasih. Terima kasih Yang Menteri. Berkaitan dengan data ini juga, hasrat awal dahulu apabila dimulakan data ini adalah akhir sekali diadakan satu, seperti mana disebut oleh Ketua Agama tadi, agensi khusus. Sebab kita tak nak nanti bila data ini ada, yang nak gunakan data ini dia akan macam-macam agensi. Kalau saya selalu sebutlah Centrelink di Australia sebagai contoh, kementerian datang dengan pelbagai inisiatif pendekatan, bantuan dan sebagainya, tapi digunakan oleh satu agensi khusus yang mana bukanlah agensi baru ya, kita boleh susun balik JKM dan sebagainya, yang mana akan ada case officer seperti mana yang Menteri sebut tadi, nak tengok keluarga dia anak berapa orang, anak OKU ke tidak, kerja apa dan sebagainya. Adakah ini merupakan pendekatan yang akan digunakan kerajaan untuk mewujudkan satu agensi khusus ini bagi memastikan data ini dapat digunakan seoptimum mungkin? Terima kasih. Ya, Temenloh, saya jawab empat dulu. Daripada Kuala Terengganu dan Putrajaya lebih kurang pandangan yang sama, dan daripada Kapar dan Pulai juga ialah mengenai perkara yang hampir sama. Jadi saya ulas secara menyeluruh. Buat masa sekarang kerajaan tidak membincangkan lagi sama ada kita perlu ada perubahan dari segi fungsi dan struktur kementerian-kementerian dan agensi-agensi. Saya faham dan saya pasti semua ahli dewan hargai bahawa adalah cukup penting untuk kita yakinkan rakyat dan juga sistem kerajaan bahawa padu ini benar-benar boleh berlaku adil kepada penerima. Sudah tentu matlamat kerajaan ialah untuk merangkumkan dan mencantumkan seberapa banyak bantuan yang sekarang ini ada beratus-ratus jenis bantuan yang dibuat oleh agensi-agensi kerajaan mengikut fasa-fasanya supaya kita boleh gabungkan menjadi satu bentuk bayaran tunai ataupun bantuan bulanan yang lebih besar. Sebab kalau tidak, yang ni bagi 50, yang tu bagi 100, jadi orang yang dapat itu tercicir kiri kanan, dia tak ada kesan kepada keluarga. Sedangkan jumlah yang dibelanjakan oleh kerajaan itu berpuluh-puluh bilion. Jadi matlamat untuk memastikan kita mula menyatukan bentuk-bentuk bantuan ini adalah sebahagian daripada langkah jangka masa sederhana kerajaan. Dan saya ingat kita kena melalui proses ini terlebih dahulu, iaitu kita sasarkan subsidi petrol dan diesel terlebih dahulu, tengok sama ada padu ini betul-betul boleh berlaku adil kepada rakyat dan kurangkan keciciran, dan juga orang yang patut tak dapat jangan dia dapat. Apabila sudah ada satu keyakinan kepada sistem itu, dan itu membolehkan kerajaan bergerak ke fasa yang seterusnya. Termasuklah soal kita nak gabung macam mana, dan juga sama ada kita nak wujudkan atau kita nak rasionalisasikan agensi. Itu adalah keputusan-keputusan yang akan berlaku insya-Allah dalam tempoh 4-5 tahun akan datang. Soal Kuala Terengganu juga tentang sama ada kerajaan telah memutuskan mekanisme itu sepatutnya dibentangkan di Jemaah Menteri 2 minggu lepas, tapi saya di hospital. Jadi insya-Allah akan dibentangkan dan kerajaan akan buat keputusan dalam tempoh yang terdekat. Tapi kita telah bincang selama lebih kurang 6 bulan. Jadi sebenarnya bagi saya keputusan itu telah hampir sampai,
Tapi keputusan mekanisme macam mana tu mudah nak dibuat. Yang payahnya ialah untuk pastikan bila kita nak agihkan itu, ia betul-betul berlaku adil kepada setiap isi rumah. Sebab itu kita betul-betul tumpu kepada mendapatkan data yang tepat dahulu. Kerana bila data itu tepat dan mengikut perancangannya menjelang Mac 2024, kita sudah pun melepasi proses verifikasi dan pengemaskinian oleh rakyat Malaysia. Maka macam mana pun kerajaan nak buat keputusan, dia nak bagi RM500 seorang ke, dia nak bagi RM200 seorang ke, itu adalah keputusan yang boleh dilaksanakan terus. Kita tak nak contohnya buat keputusan tapi bila nak laksana yang itu tak ada, yang ini tak ada dan sebagainya. Sebab itu untuk menjawab banyak persoalan sepanjang 7-8 bulan yang lepas, sebab itu proses pensasaran semula subsidi ini mengambil masa begitu. Kerana tempohnya 6-7 bulan itu kita tumpu kepada memastikan data itu selengkap yang boleh. Soalan daripada Kapa dan Pulai, satu cabaran sebelum ini kenapa data kerajaan ini tidak boleh digabungkan ialah kerana akta tak bagi. Setiap jabatan itu dia ada akta dia masing-masing dan dia memang tak bagi kongsi. Jadi untuk kita membawa perkembangan padu sehingga ke peringkat ini, 72% sudah hampir siap, 29.8 juta data telah masuk. Dalam tempoh 8 bulan yang lepas, kita telah pastikan agensi-agensi kerajaan menandatangani perjanjian satu sama satu dahulu. Sebab kita akan mengambil masa kalau kita nak buat akta terlebih dahulu, betul baru nak buat padu. Maka kita akan tergelincir daripada jadual kita untuk melaksanakan penyasaran semula subsidi. Jadi kita buat sekaligus. Jadi perkara itu telah berlaku dan insya-Allah bulan Jun 2024 kerajaan dijangka akan membentangkan akta omnibus mengenai perkongsian data. Dan ini juga akan mengambil kira pandangan dan juga perkara yang ditimbulkan oleh Kapa tadi. Apabila kita sudah ada satu pengkalan data yang begitu menyeluruh dan sensitif begini, sudah tentu soal kerahsiaan, soal cyber security, soal perkongsian itu menjadi cukup sensitif dan kerajaan akan membentangkan bagaimana kita akan mengukuhkan perkara-perkara itu melalui akta omnibus yang insya-Allah akan dibentangkan Jun 2024. Temeluh sekejap. Okay, terima kasih Menteri dan terima kasih Speaker. Kalau kita lihat tadi berkaitan dengan subsidi bersasar, saya tidak dapat melihat bahawa subsidi ini memberikan kesan yang baik ataupun bantuan ataupun manfaat kepada rakyat Bahrain. Yang pertama, sebab kalau kita lihat situasi hari ini, krisis kenaikan harga barang yang tinggi, nilai mata wang ringgit yang lemah, keadaan ekonomi merundum. Sewajarnya kerajaan membentangkan bajet tambahan. Bukannya kita lihat mengurangkan beban rakyat, ya, dan juga bukannya untuk mengurangkan subsidi rakyat. Dalam masa yang sama sewajarnya juga kita mengurangkan kos pentadbiran kerajaan. Itu saja. Wallahualam. Terima kasih. Soalan tambahan dari Muar. Terima kasih Temelur. Nanti saya kena jawab dan saya kena cepat. YB Menteri, Puncak Borneo pun nak minta sedikit. Puncak Borneo minta sedikit. Saya kena teruskan. Saya jawab yang Temelur tadi dan saya kena masuk yang Paya Besar tanya tadi tentang dasar gaji progresif. Kan? Tak betul Temelur kalau kata ekonomi merudum. Kod mananya ekonomi merudum Temelur? Pertumbuhan ekonomi naik dari satu suku ke suku. Ekonomi terus berkembang. Kadar pengangguran terendah. Kadar inflasi terendah. Jadi kecualilah definisi ekonomi merudum itu pandai-pandai dibuat oleh Temelur. Perkara itu tak betul. Kemudian nilai mata wang kita pun merundum. Nilai mata wang betul merudum tetapi satu dunia merudum. Yang tak merudum sekarang hanyalah Amerika Syarikat. Jadi sebab itu keadaannya tak boleh dibandingkan dengan keadaan nilai mata wang sekarang ini dalam suasana ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa yang berbeza sekarang berbanding dengan tahun 1998 ataupun tahun 2015.
Kalau nak dikatakan nilai mata wang merudum itu sebagai tanda kepada masalah ekonomi negara, yang berlaku ialah bila mata wang merudum, yang lain pun merudum juga. Gaji jatuh, ekonomi tak berkembang, orang hilang kerja, itu baru boleh kata merudum. Yang berlaku sekarang ini di seluruh dunia, mata wang jatuh kerana kita melalui keadaan yang mana kerajaan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya. Kemudian dunia pula berlaku pelbagai pergolakan, dan bila berlaku pergolakan, sudah tentu pelabur-pelabur mengambil langkah biasa, iaitu memegang aset yang dikira paling stabil, iaitu sama ada emas ataupun dolar. Jepun pun begitu, China pun begitu, Thailand pun begitu, semua begitu. Jadi sebab itu sementara saya nak jawab yang Temeluh tanya tadi, tapi saya rasa kita kena berlaku adil. Tidak boleh kita kata keadaan ekonomi negara ini merudum. Ekonomi tumbuh. Ekonomi sebenarnya berada dalam keadaan yang baik. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa terutamanya oleh kerana tangga gaji rakyat itu tidak naik dengan cepat, sebab itulah apabila berlaku sedikit saja kenaikan harga barang tertentu, dia dikira menjadi beban. Dan ini perkara yang akan ditanggung oleh mana-mana pihak yang menjadi kerajaan. Kalau selepas ini pembangkang jadi kerajaan pun, pembangkang akan tanggung perkara yang sama. Okey, tuan-tuan, ialah seperti kita dengar tadi, ada satu MP daripada Temeluh kata menjawab, yang berkata sebab dia hanya lihat pada RM yang jatuh. Ialah sebab RM jatuh sebab kita tak naikkan OPR. OPR kita 3.0. OPR dekat US adalah 5.50. Kalau kerajaan naikkan OPR, mati semua rakyat Malaysia nak bayar loan ni. Bayangkan kalau yang sekarang dah 1,500 bayar sebulan, contoh harga rumah, bila naik kepada 5.5, saya tak tahulah, semua kena bayar selak 2,000 lebih semua orang. Kan kerajaan ni prihatin, tidak menaikkan OPR demi kemaslahatan rakyat, supaya rakyat hidup mudah, ada duit untuk membeli. Kalau rakyat kerajaan naikkan OPR, RM mengukuh, rakyat yang menderita kerana apa? Kerana terpaksa membayar lebih loan-loan, contoh loan rumah dan loan yang berkaitan dengan interest ni. Okey, mari terus menyokat yang bodoh daripada Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.